Ya. Okay. Okay. Alright. Okay, selamat malam semua. Selamat petang. Kalau belum makan, makan dulu. Maksudnya makanlah sekali depan PC. Kan? Sementara makan tu sambil-sambil tu boleh dengar sekali lah apa yang saya nak sampaikan. Okay, sebelum kita pergi pada penulisan RPH, saya rasa better saya terangkan dulu tentang 4 bidang yang mana memang bersangkut paut lah dengan penulisan RPH tu nanti. Okay. Untuk especially untuk cikgu yang baru baru mengajar PSB tahun ni ataupun memang belum berkenal lagi dengan PSB. PSB ni dia ada 4 bidang yang mana semua pun kita kena ajar. Okay, bidang 1 menggambar, bidang 2 membuat corak dan rekaan, bidang 3 membentuk dan membuat binaan, bidang 4 mengenal kraft tradisional. Okay, tapi selalunya bidang 1 dengan bidang 2 memang orang akan confuse. Saya rasa memang ramai yang macam tak sure macam mana nak bezakan bidang 1 dengan bidang 2, betul tak? Sebab kalau bidang 3, bidang 4 tu saya rasa macam senang je. Asalkan dia bina bentuk-bentuk model 3D tu, itu memang bidang 3 lah. Kalau yang dia nampak macam ada craft-craft tradisional macam batik, buat apa tu, tembikar semua tu memang mengenal craft tradisional je. Okay. Bidang 1 ialah bidang menggambar. Dia macam diperlukan budak-budak ni kita perlu minta dia, suruh dia gunakan imajinasi. Dia kena berfikir, dia kena imagine sendiri gambaran. Macam contohnya kita suruh lukis yang biasalah kan. Kita suruh lukis gambar pemandangan. So budak imagine macam mana gambar pemandangan. Tapi untuk umur sekolah rendah ni sebenarnya budak tak boleh imagine pun. Especially bila gambaran yang kita suruh lukis tu agak susah. Mungkin pada kita adalah senang je lukis gambar sungai. Kadang ada budak tak pernah pun pergi sungai. Mak ayah dia tak pernah bawa kan. So dia tak boleh imagine macam mana sungai tu. Kat sungai ada apa, air sungai colour apa. So dia tak tahu. Sebab tu kita galakkan budak-budak ni sentiasa bawa buku teks. Sebab kalau kita nak macam masa PDPR dulu senang lah budak boleh refer je kat Google. Tapi sekarang memang tak boleh. So kita baliklah kepada asalnya, ikut je lah apa yang ada dalam buku teks ataupun buku aktiviti yang budak-budak beli tu. Okay. Jadi bila bidang menggambar ni budak perlu kreatif, berimajinasi. Lepas tu itulah satu-satunya cara dia ekspresikan diri dia melalui warna, melalui stroke dan tak ada salah, tak ada betul. Kalau budak tu buat langit color purple, kita tak boleh kata oh salah lah, mana ada langit color purple. Maybe dia pernah pergi dekat yang kan ada tempat aurora apa semua tu kan. So maybe dia imagine sampai ke situ, then biar je. Tapi kita betulkan balik lah, kita cakap lah selalunya langit kita warna apa. Ataupun satu lagi cara, kalau kita nak lukis pemandangan, kita bawa budak-budak tu keluar daripada kelas, beratur kat koridor, so dia tengok. Tengok langit ada colour apa. So lepas tu suruh dia sebutkan apa warna yang dia nampak. Sama lah juga macam pokok. Bawa dia keliling pokok tu, suruh dia tengok colour apa. Jadinya dia tak akan tanya kita lagi dah. Cikgu pokok colour apa, dahan dia colour apa, batang dia colour apa. Bawa je. Okay. Lepas tu bidang kedua ialah bidang mencorak, membuat corak dan rekaan. Erti kata lain dia senang nak faham ialah graphic design. Budak-budak buat design, kan bila kita buat graphic design tu, dia punya motif tu kan. Motif tu, contoh dia buat satu segitiga. Satu tu je kita panggil dia motif lah.
Lepas tu bila motif tu diulang banyak kali, dia dah jadi corak. Corak tu maksud dia pengulangan motif. Okay, bila dia olahkan susunan motif tu, lepas tu dia ulang banyak kali sampai penuh kertas, so dah jadi dah. Budak tu dah buat corak. So tu dah lulus dah lah. Tapi kalau dia buat satu je serpuk macam tu, dia belum jadi corak lagi. Segitiga tu saja, itu dia menggambarkan satu segitiga. Okay, nanti saya tunjuk contoh lah untuk lebih faham. Okay, dan selalunya bidang 2 ni, dia jadi asas kepada bidang 3 dan bidang 4. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku teks nanti, ada bidang 2, bidang membuat corak dan rekaan, dia bersangkut paut nanti hasil akhir tu disuruh buat frame lah. Hasil akhir dia disuruh buat kain, macam kain batik yang betul-betul kan. Jadi itulah sangkut paut dia. Bidang 1 ni dia stand alone lah. Dia seorang-seorang dia je. Dia takkan bercampur dengan 3 bidang yang lain. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam buku teks, jangan confuse. Minggu pertama kita buat corak dan rekaan. Lepas tu dah siap corak dan rekaan tu, baru kita pergi kepada bidang 3. Membentuk dan membuat binaan. Selalunya memang macam tu je. Okay. Lepas tu bidang 3, itulah macam saya cakap, dia bina model macam roket ke ataupun frame gambar, bag. Macam tahun 4 dia ada yang buat capan ataupun stensilan atas bag tu kan. So itu ialah gabungan bidang 2 dan bidang 3. Okay, yang craft traditional ni dia pelbagai lah. Mengenal craft traditional, walaupun dia kata craft traditional, tapi tak semestinya dia betul-betul nampak macam authentic craft traditional tu. Cikgu boleh buat dia macam contemporary pun tak apa, sebab kadang-kadang budak kita dia macam tak pandai sangat bila cerita pasal craft traditional ni. So masukkan elemen yang terkini. Contoh macam buat tembikar. Tembikar tu bentuk dia bentuk tradisional, tapi corak-corak yang dibuat pada tembikar tu boleh gunakan corak-corak yang lebih fresh, lebih contemporary. Tak ada masalah kalau macam tu. Batik pun sama. Kalau buat batik tak semestinya budak kena lukis bunga, daun semua tu tak payah pun tak apa. So budak-budak boleh olah rupa-rupa geometrik yang lain dijadikan batik contemporary. So tak ada masalah lah. Sebab dia motif dia ialah nak bagi budak kenal je craft traditional tu apa. Bukannya suruh budak hasilkan betul-betul yang autentik tu lah. Okay. So yang ni ialah contoh untuk bidang 1. Hasil kerja yang saya tunjuk ni semua budak-budak kita yang buat tau. Yang tahun lepas. Okay. Yang bidang 1 ini yang lukisan. So bila lukisan, maksudnya bahan-bahan yang digunakan ialah pensel warna, krayon, dia tak guna air langsung. Lepas tu gambar yang dia lukis tu pun ialah gambaran yang realistik lah. Gambaran nyata. Macam pemandangan ke, gambar orang. So itu ialah bidang menggambar, bidang 1. Okay, yang kedua ialah catan. Dia menggunakan media basah, mesti ada air. Watercolour pencil pun termasuk juga dalam bidang catan. Kalau dia letak je air pada watercolour pencil tu, dia dah jadi catan. Kalau dia tak guna air dekat watercolour pencil tu, dia jadi lukisan. Macam tu lah. Okay. Gosokan. Gosokan tu bila kita suruh budak letak kertas atas objek yang berjalinan, lepas tu kita gosok guna colour pencil sampai corak yang berjalinan tu timbul dekat kertas. Okay, itu ialah maksudnya gosokan. Okay, lepas tu resist. Resist pun ada dalam bidang 1, resist ada dalam bidang 2 dan juga ada dalam bidang 4. So jangan confuse. Tengok je macam mana cara dia olah gambar tu. Kalau macam yang budak ni buat,
dia guna gambar buah-buahan tapi menggunakan teknik resist. So dia dalam bidang satu. Okay. Yang ni ialah capan. Capan ni pun cikgu akan jumpa dalam bidang 1 dan bidang 2. Okay, capan berbeza dengan cetakan. Yang sebelah dia cetakan. So saya explain capan tu apa. Capan tu sebenarnya benda tu tak diolah. Nanti saya share slide-slide tu untuk reference. Capan tu benda yang kita tak olah tau. Kita ambil macam jari kita kan, kita tak boleh nak potong jari kita. So kita gunakan jari kita tu original, letak colour, kita cap. So itu ialah capan. Cetakan bermaksud printing. Print. Macam mana kita, macam orang dulu-dulu dia print surat khabar tu kan. Dia letak satu-satu huruf. So huruf tu diolah kan. So itu ialah cetakan. So ada beza, cikgu jangan confuse cetakan dengan capan. Alright. Siapa yang angkat tangan tadi? Ada orang angkat tangan Nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Kalau nak tanya, cakap je. Resist ni air dengan minyak. Yes. Resist ni air dengan minyak. Benda tu kita boleh terangkan dalam kelas. Sebab budak-budak ni pun dah belajar dalam sains kan. Minyak dengan air tak boleh bercampur. So bila kita remind, budak akan ingat. Okay. Capan dengan cetakan cikgu clear tak? Tak, confused juga. Confused, okay. Okay, saya ulang. Capan tu, dia macam kita guna kita punya tapak tangan. Tapak tangan tu kita tak boleh toreh jadikan bentuk-bentuk yang kita nak. Kan? Kita tak boleh toreh. Kita guna macam mana seadanya. Sama macam bendi. Kita potong, bendi tu memang dah ada corak dia sendiri. Bawang pun sama. Dia dah ada corak dia sendiri. Bentuk asal lah maksudnya. Ya, bentuk asal semula jadi. So, itu ialah capan. Kalau cetakan, kita olah benda tu. Kita olah permukaan dia. Macam kat kentang tu yang dulu-dulu kita buat ukir-ukir kentang tu kan. Apple ke kita ukir span, lepas tu kita cap. Itu dia dah jadi cetakan. So beza dia, capan tak boleh olah. Cetakan kita boleh carve, kita boleh potong-potong-potong, tampalkan. So dia dah jadi cetakan. So English dia print, cetak print, capan stamp. So mungkin ada yang lebih faham lah kalau kita guna bahasa Inggeris kan. Okay, so jangan confuse lah yang dua tu. Okay, yang tiga ni pun memang selalu orang akan confuse. Tiga, montage, mosaic dengan collage. Sebab teknik dia sama lebih kurang. Cumanya cara olahan bahan tu berlainan, berbeza. Especially mosaic dengan collage. Okay, saya pergi montage dululah. Montage ni maksud dia, kita gunting gambar yang bertema, lepas tu kita lekat kat atas kertas untuk jadikan satu cerita ataupun satu message. Selalunya benda ni ada juga dalam grafik lah. Macam graphic design dia akan gunakan teknik montage. Maknanya teratang gambar tu daripada sumber yang berbeza tapi dia tak perlu lukis, dia gunting dan ditampal, disatukan. Okay, itu montage. Montage adalah lebih mudah berbanding dengan mosaic yang collage. Mosaic ni dengan collage sama, tampalan cebisan kertas dan tampalan benda-benda kecil. Tapi beza dia ialah mosaic, tampalan dia mesti ada jarak. Kalau dia tampal sebelah-sebelah pun, dia tidak bertindih. Tapi kalau collage, dia mesti bertindih. Okay? Kalaulah kita suruh budak buat mosaic, lepas tu especially bila budak-budak ni buat mosaic gunakan kertas sebab kertas mudah untuk bertindih. Jadi bila budak tampal, tertindih sikit kita suruh dia potong. Yang mana bahagian tertindih tu kita suruh dia potong. Kalau tak dia takkan belajar, dia takkan faham. So kita kena tengoklah budak-budak ni bila buat mosaic.
Sebab tu bila kita buat mozaik lebih senang kalau kita suruh dia guna benda yang lebih timbul macam butang, sequin, beras. Jadi benda tu agak impossible lah untuk budak-budak tindih kan. Kan? Tapi kalau dia dah level macam budak darjah 6, dia dah boleh berfikir sikit, dah boleh gunalah cebisan kertas, no problem. Right. Okay. Yang ni contoh bidang 2. So boleh nampak tak perbezaan antara bidang 1 dengan bidang 2? Kan? Bidang 2 walaupun dia gunakan teknik yang sama, tapi gambar dia berbeza. Sebab bidang 2 ni dia lebih kepada, bukan lebih kepada, dia memang kena buat corak sahaja. Right? Macam dia buat bunga ni, dia bukanlah buat bunga yang sejambak dalam pasu, tak ada. Dia buat bunga tu dia ulang-ulang, dia susun cantik-cantik, susunan yang terancang. So dia dah jadi, dia jatuh pada bidang 2 lah. Okay. Ni pun sama contoh aktiviti bidang 2. Yang ni resist untuk bidang 2. Dan juga bidang 4. Kita boleh lah kalau nak letak ni untuk mengenal craft tradisional pun kita boleh buat juga corak macam ni. So budak lebih mudah untuk buat, budak lebih mudah untuk faham batik tu apa. Dia asalkan dia boleh faham batik tu apa fungsi batik, kita dah boleh bagi dia TP3, TP4 lah. Ya ke? Dia faham fungsi tu, dia dah boleh capai TP yang tinggi-tinggi lah. Okay? Alright. Lepas fungsi tu contoh dia macam mana tu fungsi? Fungsi batik. Maksudnya untuk fashion, budak tu boleh describe, oh mak saya pakai kain batik kat rumah. Lepas tu dia boleh senaraikan lagi apa benda batik-batik tu boleh buat apa lagi. So itu ialah kita boleh kata dia faham apa fungsi batik. Okay, thank you. Okay. Alright. Lepas tu yang ni, kalau tengok yang last ni kan, Chatan berkonsepkan mozaik. Dia buat konsep mozaik tapi dia guna teknik Chatan. So kita lebihkan kepada Chatan. Kalau macam tu lah, kita tengok teknik apa yang dia guna. Alright. Ini pun boleh juga buat dalam bidang 2. Okay. So faham tak? Ini yang saya tunjukkan yang mana orang selalu confuse lah. Yang lain tu saya rasa okay je, tak ada masalah pun. Setakat ni okey kan? Ada nak tanya apa-apa ke sebelum saya masuk kepada penulisan RPH? Okay. Okay. Alright. Sekejap. Okay, so saya tunjuk contoh RPH yang tak siap. RPH untuk tahun 4. Kejap. Okay. Alright, untuk RPH first kali dia ada ni benda-benda ni kan. Misalkan, nampak Yang ni untuk tahun 4 ni, kena tengoklah dalam buku teks sebab tapi tak apa kan sebab tahun 4 saya seorang je ajar kan. Tahun 4 saya seorang je ajar. Nak tunjuk tahun lain ni? Tak boleh. Kena tahun 4 juga. Okay. So saya buat gulung-gulung cantik. Gulung-gulung cantik ni adalah dia punya eksplorasi. Kalau ikutkan dalam buku teks lah. Okay. Gulung-gulung cantik. Kek cawan comel tu dia dah masuk dalam muzik. Tahun 1 sampai tahun 4 dia masih lagi guna buku teks lama kan.
So jangan gunakan yang mana ada muzik ni, tak payah. Kita buat yang PSV sahaja. Okay. So pergi dekat gulung-gulung cantik. Pilih senarai. Okay. Sekarang ni inilah yang paling mencabar, ialah standard kandungan dan pembelajaran. Okay. Sebab kita tengok tadi gulung-gulung cantik tu, siapa boleh bagi tahu saya ni bidang apa? Okay, Membuat binaan. Ya ke? Membuat binaan? Lain? ni tahu dia punya hasil akhir dia ni. Tampal Dia tampal-tampal. Tengok pada gambar yang dihasilkan. Ini masih lagi bersifat 2D tau sebenarnya. Tu dia tulis mozaik tu bukan? Mozaik dia duduk dalam. Yalah, dia tapi kan mozaik kan dia ada, kan macam saya cakap tadi, mozaik tu dia boleh letak pada bidang 1 ataupun bidang 2. So yang ni bidang 1 ke bidang 2? 1. Yes. Okay. So dia bidang 1. Jadi tak payah tengok yang ni 1.12, 1.1.2. Dalam PSV, nombor yang ketiga ni ialah nombor bidang. Bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. So, sama lah dengan ni. Bidang 1. Tak, yang bawah dia dah jadi lain. Yelah sebab ni yang baru punya lah. So kita tengok yang kat sini. Bidang menggambar, bidang membuat corak dan rekaan. Sini pun sama, bidang menggambar, dia ada banyak. Kan? Jadi macam tadi tu, kita dah tahu kita nak buat yang tadi tu ialah bidang menggambar. So kita klik dekat bidang menggambar. Modul bahasa seni visual. Yang kedua ialah modul kemahiran seni visual. Kita tengok kemahiran apa yang digunakan. Okay. So dalam tajuk ni, kemahiran yang digunakan ialah, kita cari perkataan mozaik. Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya mozaik. Okay. So kita klik kat situ. So ini adalah keyword dia. Kita tak payah nak tengok yang hujung-hujung ni sebab semua sama. Jadi bila kita nak buat RPH sendiri, penting untuk kita tahu apa aktiviti yang kita buat. Lepas tu kita cari sahaja keyword dia dekat dalam ni. Okay, lepas tu yang bawah-bawah ni tak ada. Cetakan. Okay, yang bawah-bawah ni tak ada. Ini untuk tajuk-tajuk lain. Okay. Kalau RPH tu kita buat untuk 1 minggu, maksudnya, bukan. Kalau aktiviti tu untuk satu minggu, kita kena klik sampai habis. Tapi kalau macam aktiviti yang kita nak buat ni, mustahil budak-budak boleh siap dalam masa 1 minggu kan. Jadi, kita buat separuh-separuh. Kita buat sampai modul kemahiran je dulu. Lepas tu, modul kreativiti ni terpulang. Kalau cikgu rasa boleh cover untuk minggu tu, tanda je terus. Kalau tak boleh, pergi pada minggu yang seterusnya baru tambah. Tak habis lagi, remain lagi sampai modul 3. Okay? Lepas tu minggu yang terakhir, yang last sekali budak dah boleh siap, kita dah rasa budak boleh siapkan hasil karya tu, baru kita pergi tick pada modul apresiasi. Apresiasi ni ialah minggu yang terakhir sekali. Okay. Yang projek seni visual ni, kalau you all buat macam pameran, mini pameran dalam kelas, nak suruh budak pamerkan ramai-ramai, boleh. Klik je. Tapi kalau tak sempat, tak payahlah. Jadi, selalunya memang saya buat macam ni je. Kalau minggu 1, minggu 2, saya akan buat modul 1
modul 2. Ulanglah sampai dia dah masuk macam separuh jalan tu ataupun dia dah nak habis tu baru saya tambah modul 3 dengan modul 4. Macam tu lah. Right? Okay. Tapi macam saya punya dah nak habis. So saya tambah. Macam tadi kita buat ialah bidang menggambar. So kita tengok bidang menggambar saja. Tak payah tengok yang bawah-bawah ni. Sebab yang bawah-bawah ni dia dah cerita pasal bidang lain. Okay, bidang menggambar terus je tik. Lepas tu mempamerkan hasil karya, membuat penyataan lisan. Ni kalau buat. Kalau tak buat tak payah. Okay. Lepas tu pilih senarai. Okay. Yang lain-lain kosongkan je. Okay, objektif dia pada akhir pembelajaran satu ialah kita boleh buat ni je, mengeksplorasi bahan-bahan. Lepas tu yang kedua barulah menghasilkan. Dah macam tu je dia punya objektif. Susunlah ikut tahap dia. Selain mengeksplorasi, kita boleh juga cakap murid boleh menyatakan bahan-bahan yang sesuai untuk teknik apa. Lepas tu kalau tajuk cikgu masa tu nak buat tentang mozaik, murid boleh membezakan antara collage dan mozaik. Tu pun boleh jadi objektif juga. Tu lagi senanglah nak capai objektif kan, sebab budak boleh bezakan. So tu lebih mudahlah. Okay. Lepas tu aktiviti dia macam biasalah. Satu, murid melihat hasil karya contoh. Okay, dia dengar dulu, lepas tu dia lihat, lepas tu dia sebut. Murid menyebut um, murid membuat. Okay. Yang ni untuk minggu 1 punya aktiviti lah, saya tunjuk contoh. Okay, lepas tu kan dia dah mulakan proses, dah sampai situ je. Yang terakhir, closing dia, murid mengemas meja kerja masing-masing. Selalunya memang closing dia macam tu je lah. Okay, ini untuk aktiviti minggu pertama. Kalau aktiviti minggu kedua, kita boleh buat, kita terus je kepada murid menyambung proses.
Kawan. 2. Murid mempamerkan karya. Yang aktiviti minggu kedua, minggu terakhir ni selalunya memang kita akan masuk ke apresiasi lah. So kalau apresiasi, murid menyatakan perasaan. Uh, Kalau ada sesi kritik, murid memberikan pandangan terhadap karya rakan-rakan pun boleh juga. So dia dah masuk sesi kritik lah pula macam tu. Okey, jadi selalunya kalau aktiviti minggu kedua tu dia memang pendek je. Dia tak payah kita start balik dari awal. So kita terus je straight to the point. Buat gunakan apa aktiviti yang kita nak buat minggu tu. So dia sebenarnya senang lah kalau nak buat. Okay, alat bantu mengajar saya tak pernah buat. Tapi kalau nak buat je lah. Buat ni. Apa ya? Gambar. Sebab tak banyak pun. Kalau macam kita punya PSP ni. Kalau ada guna projektor ke, gunalah projektor. Tak ada kan? Kalau tak ada tak payah kosongkan pengalaman projek pameran. Macam tu lah. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Dah faham ke ataupun masih sama-sama? Ada soalan tak? Okay, kita tengok tahun 6 kan? Oh jelas, alright. Tengok tahun 6 punya buku. Okay, kalau macam tahun 6, dia ada banyak elemen dalam satu tajuk. Okay, yang ini kita buat, right, yang ni bidang apa? Menggambar. Okay, betul. Yang ni bidang menggambar, teknik lukisan. Sebab dia gunakan media kering sahaja. Jadi, nanti bila dalam RPH tu, cari keyword dia saja. Keyword dia menggambar lukisan. Jangan tengok kalau catatan ke apa ke, jangan tick. Jadi tik pada yang ada lukisan. Sebab Kalau saya tak kalau dia gabung media kering dengan basah tu macam mana? Itulah saya tak pernah tengok ERPH tahun 6 tau. Kalau nak explain, boleh tak kalau siapa-siapa share? Tak ada. Tak ada. Dah siap semua cik. Ya. Dia tahun 6. Dia tahun 6 kan, kalau kita tengok dia punya standard kandungan ke standard pembelajaran tu, dia sama macam dalam kita punya RPT tu. Oh. Maksudnya jadi kita klik kalau misalnya dia tajuk macam yang tadi kan, kampung tu, suasana kampung tu, dia dah ada maksudnya kita boleh klik apa yang dia tu, kita ikut je. Contoh 1.1, 2.1, kita klik-klik yang itu je. Sebab bila akak tengok banding dengan yang tahun lepas punya, yang lama punya, tahun ni lagi senang. Ni kan, tengok tu dia dah ada tu. Dia dah tunjuk tu, nanti maksudnya dalam RPH kita tu, kita hanya klik ikut yang ini je lah kalau kita pilih tajuk tu. Kan? Yelah kot. Sebab dia sama. Yang dalam RPH tu dia sama ni dalam RPT ni. Jadi contoh kalau kita pilih tajuk ni, so kita boleh ikut je lah dia punya standard tu yang dia bagi tu. Macam tu je.
Kalau boleh ikut okey lah. Tapi kalau Rasa macam ada kelas macam mana, ada yang tak ada, macam tak sama, ha. so kita bergantung pada keywords je lah. Maksudnya Kan? kalau nak tahun 6 tu rasanya tak ada keyword dia. Dia dah ada dah dia punya tu. Kalau pilih tajuk tu kita klik yang itu je. Memang tak ada macam cari juga mana menggambar apa semua. Dia tak ada yang itu. Dia memang sama macam Hmm. macam yang ni kita punya RPT ni dia punya tu. Oh, okey. Lagi senang lah rasa nak buat, cuma macam orang yang tak pandai macam akak ni, dia akan stuck dekat mana, dekat aktiviti tu. Dia tak tahu nak tulis apa tu kan. Macam tadi Nani dah cakap, kalau ni minggu pertama kita boleh masukkan benda-benda ni. So tu tak ada masalah. Oh, Ha, okey. Sebab macam apa tu objektif dia tu kita boleh ambil macam Nani cakap tu, elemen apa yang dia buat tu kan. Budak menyatakan kalau belajar garisan, jenis garisan ke macam tu. Cuma Ya betul. aktiviti. Cuma aktiviti tu je lah. Aktiviti tu nak buat macam mana kan. Tapi kalau buat macam tadi, tak adalah susah sangat. Maksudnya dia tak ada banyak benda yang kita kena tulis kan. Dia Ha. cuma nampak takut sebab dia banyak sangat benda. Tu je Ya, lah ya. kot kan. Lepas tu buku teks dia tahun ni dengan yang lama, rasanya tahun ni banyak membantu. Maksudnya cikgu tak tahu pun tak tahu nak buat pun dia ada contoh. So budak tengok dengan buat macam ni. Macam nak buat keseimbangan tu kan ya. Dia buat macam ni. So ikut satu-satu je kalau dia pilih macam tu, macam apa tu kestabilan ke apa ke yang bulat-bulat tu. Yang dalam buku teks tu. So budak ikut yang itu je. Maksudnya dia senang lah kita nak ngajar. Okey awak ikut yang ini. Bahan dia dah ada apa semua. Tak adalah untuk orang yang tak pandai seni, orang yang memang tak tahu kan. Padahal kat buku teks tu lagi bagus daripada tahun lepas lah. Maksudnya. Okey. Alright, so maknanya yang tak jelas ialah macam mana nak ceraikan aktiviti, nak masukkan modul tu ikut minggu ke berapa. Okey betul lah. Itu. Okey, kalau macam tu memang kalau ikut cara saya yang suka hati ni memang saya buat kalau minggu pertama dia baru nak start, saya akan buat 1.1 dengan 2.1. 3.1 sampai 5 tu memang ignore je dulu. Lepas tu saya repeat balik. Benda tu kita memang repeat. Minggu kedua repeat juga, copy je benda yang sama. Tapi minggu yang terakhir baru kita tukar. Minggu terakhir tu baru kita tambah lah. So dia macam tu je cara dia. Okay. So yang lain okey tak? Cikgu yang lain. Ada soalan ke? Okay. Sebab kadang-kadang kita tak, macam mana kita buat RPH, kita tak tengok RPT kan, kita tak refer RPT. So itu je lah saya terangkan macam mana cara nak buat RPH tanpa tengok RPT. Bergantung je pada buku teks ataupun buku aktiviti budak-budak tu. Kalau ikut buku teks kita itulah kita tengok, kita cari keywords. Mana buku teks tadi? Kita cari keyword lah. Apa aktiviti yang budak buat waktu tu, apa aktiviti dia, apa teknik dia, bidang apa. So kita tengok gambar, kita dah boleh tahu itu ialah bidang 1 ke bidang 2. Kan? Dia jadi confused sebab cikgu-cikgu tak tahu nak bezakan bidang menggambar tu apa, bidang mencorak tu apa kan mula-mula. Tapi bila dah faham, saya rasa semua orang tak ada masalah kot. Kan? Sama lah macam tahun 5 pun dia ada campuran aktiviti. Jadi saya nak tunjuk RPH pun tak boleh sebab tak ada, saya tak mengajar tahun 5 tahun ni. So kalau campuran aktiviti, kita akan buat capan dulu ke, lukisan dulu ke, depends. Jadi macam tu lah. Maybe dekat yang tik-tik-tik tu dia sekali kan. Tapi dekat aktiviti tu kita pisahkan lah. So aktiviti minggu pertama kita buat capan. Buat je lah capan. Aktiviti minggu kedua kita buat lukisan pula.
sampailah apresiasi. So itulah cara dia. So minggu yang kedua, minggu yang terakhir, kita dah boleh masukkan objektif murid menghasilkan. Sentiasa masukkan di minggu yang terakhir. Okay, untuk ayat murid boleh menghasilkan karya. Itu ialah objektif minggu terakhir lah. Kalau minggu yang pertama tu tak letak tu pun tak apa. Selalunya saya buat macam tu lah. Boleh tak kita guna RPH yang kita dah beli? Boleh, tak ada masalah. Boleh kot sebab cikgu yang jual RPH tu pun dia dah biasa buat kan. So ada soalan lain ke? Ada soalan lagi? Okay, macam tadi kan yang capan dengan cetakan tu kita boleh bezakan. Mana? Ni. So ini ialah capan. Dia gunakan betul-betul apa tu? Sekejap, apa saya buat ni? Dia gunakan objek tu betul-betul macam tu. Polystyrene tu dia bentuk dia macam tu lah dia. Kan? So samalah dengan ni. Cotton bud pun sama. Cotton bud tu dia banyak-banyak kan dia terus je cap atas atas kertas. So itu ialah capan. Kalau cetakan yang paling senang kita nak ingat ialah kita punya yang kita guna apa tu? Macam GB punya chalk tu kan yang kita chalk nama tu itu ialah cetakan. Itu ialah sejenis cetakan. Yang tu kita panggil cetakan lino. Ataupun dia buat atas getah, dia cuff getah tu. Lepas tu dia cuff lino. Lino tu macam tikar getah tu. Lepas tu dia cuff atas tu dan dia cetak. Itulah nama dia cetakan. So dah boleh beza lah kan capan dengan cetakan. Nanti boleh tengok-tengokkan lah macam mana boleh study lah sikit-sikit pasal collage dengan mosaic sebab benda tu memang akan confuse. Satu lagi arca, stabile dengan mobile. Stabile tu maksud dia arca yang atas, tak contoh, arca yang kita letak atas meja, dia ada tapak. Itu ialah stabile. Kalau mobile, dia boleh bergerak. Dia tak ada tapak. So mobile tu kita boleh gerakkan dia ataupun angin yang gerakkan dia. Mobile tu ialah yang tergantung, terawang-awangan. Yang tu saya terlupa pula nak tunjuk contoh tadi. Sebab stabile ada dalam tajuk tahun 5, mobile ada dalam tajuk tahun 3. Okay. Poster tak ada masalah kan? Poster okey je. Kalau poster kan kadang-kadang budak-budak ni dia suka buat jenis macam animation, ada dialog box lah apalah. Kalau boleh, kalau nampak lah budak-budak buat benda tu sudah padam. Jangan biasakan lah. Kadang-kadang dia buat macam ada macam buat macam komik pada poster, benda tu tak sesuai lah. So kalau poster suruh budak-budak ni tekankan tajuk yang besar, lepas tu image yang jelas. 2 tu je. Okay. So saya rasa setakat ini itu saja yang saya nak explain lah. Kalau ada soalan saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak ada kita boleh end lah meet kita hari ini. Ya, cikgu yang baru masuk kan, nanti saya share recording. Aiman tak ada dalam grup kan? Aiman tak ada dalam grup Saya dah masuk dah Kak. Dah masuk dah. Ya ke? Okay. Saya baru masuk sebab hari tu baru bertukar jadual. Alright. Okay Kak. So nanti kan kalau ada siapa-siapa lagi cikgu yang tak join macam
dapat jadual baru tak join, nanti bagi tahulah. Nanti saya akan add. Okay. So saya rasa itu saja. Ada soalan apa-apa yang tak faham, tak clear?